Jadi luah kita tengok Islam ni senang. Menjaga keselamatan kita, tidak mendedahkan kita kepada bahaya semua. Ini masalah pakaian tak apa. Nabi SAW sendiri pernah pakai jubah Syam. Jubah Syam ni maklum tidak serupa jubah Arab. Jadi fashion dia tu fashion orang kafir lah buat. Dia pakai tak apa. Cuma baju kut tak ada lagi pada masa tu. Jubah belakang Cina, orang Cina pakai jubah juga pada masa tu. Dia fashion pakai jenis jubah. Ada sini jubah belakang. Asalkan menutup aurat, itu yang penting. Asalkan menutup aurat. Itulah Imam Bukhari naknya. Sini. Bukan duduk cara bak semaya ni. Hak berkait dengan pakaian. Hak berkait dengan pakaian lagu ni. Kalau orang tu pakai baju kuk, kalau kita kata dengan necktie-nya, dia pakai topi sudu, kalau dia pusing, hak sudu tu tak boleh belakang. Dia tak boleh pecah. Nak sembahyang hak tu, boleh ke tidak? Boleh. Tidak menghalang. Hak ni ya, tidak apa. Pah molek kau buat lagu tu dah. Itu cerita lain. Kita tidak nak cara hak molek sekarang ni dah. Hak utama nak cara boleh ke tidak? Sekadar tu ya. Kalau tak pakai semua tu benda-benda tadi, lebih molek. Tapi kalau kita nak bawa Islam, nak raya susah, kau ni tak boleh semua tak boleh, payah. Nak semaya dia kena gini-gini. Raya ke dia mudah je. Kamu dengan pakaian kamu maya. Kita boleh maya lagu ni. Kan senang tu dia berasa lega banyak perkara. Kalau kata tak boleh pun munasabah. Kalau kita fikir molek munasabah tak boleh pun. Ni benda-benda hak masih khilaf lagi tu. Tak apa hak lagu tu. Pakai seluar jeans kau kita kata. Misalnya orang lelaki kan. Pakailah seluar apa-apa. Kalau seluar tu dipakai oleh penyanyi kau, penari kau, itu hadiah. Tak nak nyabit dengan dia. Bukan penyanyi saja pakai hak tu, bukan penari saja pakai hak tu, orang biasa pun pakai juga. Umum, pakaian umum, tidak khusus agama. Kalau khusus agama tak boleh. Kalau khusus sebagai lambang agama, tak boleh. Walaupun pakai serupa, pakai ihram sekali, tapi pakai serupa tadi serupa sami dah. Tu yang Nabi tak boleh. Dia boleh putih. Hak kuning tak boleh. Takut jadi serupa lah. Dia mau kata serupa juga. Ada masanya serupa jadinya. Tidak gitu. Tak apalah. Ni kita pergi kepada hadisnya. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, kata dia, saya bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Mughirah bin Syu'bah ni tak apalah, sikit-sikit kita sebut sejarah mereka. Ramai orang yang tak kenal zaman masa tu ni. Dia ni terutama orang Syiah ke apa ke tak sih, tak pakai langsung. Kalau riwayat Mughirah Syu'bah ni tahu dah letung siapa boleh. Siapa tahu Mughirah bin Syu'bah ni pasal apa? Pasal dia tak ada salah gapo, dia menyebelahi Muawiyah tu. Habis lalu. Tak boleh lalu kalau menyebelahi Muawiyah kan. Jadi rusak selalu. Macam-macam fitnah orang buat terhadap dia. Antaranya orang kata, dalam kitab-kitab ada sebut, dia ni bini dia 2,000. Bini dia 2,000. Fah, lagu mana kita kata kadang-kadang tak royak tu pun nampak dah pelawaknya dah. Sebut bilangan tu pun benda tak benda siapa. Buat kau dia nak buruk seseorang tu, kata macam-macam, nak nguduh dia. Jadi kalau orang lagu ni perangai boleh pakai. Ni bagi dia, bagi setengah-setengah golongan ni macam Syiah ni. Kalau riwayat Mughirah bin Syu'bah ni tak sedut royak, ada dalam Bukhari lagi apa maudhu', palsu. Ni rekat Mughirah belakang. Dia akan kata gitu. Tu yang penting kita tahu tu. Padahalnya dia orang molek, tak ada gapo. Sahabat Nabi, benda tak pernah sabah tu. Siapa 2,000 menikah. Nikah lagu mana? Kalau orang ahli sunnah paling tinggi pak ya dalam satu masa. Macam mana boleh 2,000? Kalau kita kata dia pak dalam satu masa, tapi nikah pak, cerah pak. Cerah nak hari lagu tu dah. Hampir nak hari ada cerah dah.
ada menikah, tak ada kerja lain kau dia ni. Padahal kita tengok dalam sejarah ni, pergi perang sana sini, duduk menyusun negeri, mengatur negeri, pemimpin ni, governor sana sini. Mana ada masa nak buat kerja benda-benda tak pernah sabar. Dia kata saya pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Perjalanan ini mengikut ulama-ulamanya, dia kata sama ada perjalanan pergi ataupun pulang daripada perang Tabuk, iaitu pada tahunnya ke-9 Hijrah. Pentingnya kita tahu sejarah ni, peristiwa ni tahun ke berapa, sebab kita nak tahu benda ni sudah masuk ke tidak. Kalau hak peringkat akhir tu kira-kiranya lebih meyakinkan tentang tidak dimansuhkan tu. Jadi kandungan dia tu kita boleh pakai lah, kandungan dia tu. Tidak kata cerita dulu, lepas tu Nabi SAW tak pakai dah. Tak, ni sampai ke peringkat saat akhir ni, tahun yang ke-9. Dia kata baginda SAW berkata, wahai Mughirah, ambil bekas air tu. Ambil bekas air. Dia ambil. Rasulullah SAW pun pergi buang air. Ni apa dia ni? Faqadha hajatahu dalam bahasa Arab. Dia pun pergi qadha hajatnya. Qadha hajat tu kita pun guna gitu juga. Maksudnya pergi buang air lah. Pergi buang air. Hingga beliau terlindung dari penglihatanku. Begitu pergi jauh lah, jauh tapi siapa tak nampak. Terlindung dari penglihatanku. Apa? Lah tak molek lah nak buang air ni, dia nak ajar kita lah. Ada juga orang kata najis Nabi SAW ni supaya air wangi. Bahkan supaya air wangi apa pergi jauhnya. Buat supaya rambut dia tu lah, bagi rambut dia tu dah. Jadi najis dia tu bagi ke Mughirah tu kan tak apa pun. Tak ada tu, semua tu tak ada. Biasa dia sebagai manusia. Tapi setengah-setengah orang dia nak pelebihkan Nabi tu jadi siapa bukan manusia dah Nabi ni. Tak boleh lah tu. Sebab dalam Quran kata, dia suruh ayat, innama ana basyarum mithlukum, saya ni manusia seperti kamu. Yuha ilayya, hak bezanya aku diberi wahyu tu. Hak lain makan minum, supaya sakit, rebah ada Nabi, rebah jatuh atas kuda pun ada, gelecah, salah orang ada. Orang begitu juga kalau dia buat air. Kalau lah air wangi sungguh, apa yang pergi jauh tu? Pergi jauh nak ajar kita dan nak ayat benda lagu ni sepatutnya kena kalau boleh jauh. Dalam riwayat Abu Daud apa ada sebut, Nabi SAW bila nak buat air abada, dia pergi jauh. Apa mesti kita kena pergi jauh bila nak buat air tu, bilik air dalam rumah tu. Mesti kau kena pergi jauh. Boleh pahala pula sunnah Nabi pergi jauh dah. Jadi buat jambai jauh lah moleknya dah. Sebab tu banyak kara maksud dia pergi jauh ni supaya tak dengar, tak nampak, tak bau, tak apa-apa lah. Itu maksud. Kalau benda tu kita boleh dapat dalam rumah sendiri pun cukup dah. Itulah hak moleknya, cukup dah. Dan Nabi SAW dulu kita sudah baca dah dulu, dia ada buah air atas loteng dia. Mana di rumah dia buah air. Dia buah air di rumah dia. Ada juga begitu. Hak maksudnya yang pergi jauh tu tak sih nampak jadi orang kembar, orang jadi berasa jejek misalnya, ataupun bau. Jadi tak, benda tu tidak sesuai. Bunyi kau gapo-gapo tidak sesuai. Kalau cerah perut gapo bunyi misalnya kita kata dah. Kalau dalam rumah dekat dengan tempat makan, tapi rumah tu berlubang-lubang dah, bunyi bau macam-macam, tu tak boleh. Hak tu maksud dia nak suruh jaga, jangan we ada benda tu. Jauh tu tidak maksud. Jauh dengan pergi jauh, jadi benda-benda tadi tak ada. Kalau dekat tak ada juga, siapa juga maksud. Hak tu pun tak apa juga. Jadi tidak boleh kita buat kesimpulan sunnah Nabi-nya pergi nak buang air jauh, jadi kita molek kita buat jambai jauh. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Ada sebab ada orang, iyalah dia muskil je. Kemuskilan ni macam-macam dah. Dah kata sah ni hak lebihnya depan,
Lepas tu hak lebihnya sah alik kanan. Lagu mana ustaz kalau kita buat masjid tu biar panjang alik kanan? Dia pernah tanya. Tak. Ada tak nak suruh boleh pahala ramai ni alik kanan ni. Tu imam dia lah. Jadi tidak sama lah. Ni tu imam dia tengok. Alik ni pendek, alik ni jadi panjang. Lagu mana kalau buat lagu? Agama tidak maksud gitu. Tidak maksud tu. Dia tu yang kita kena faham apa maksud dia. Maksud pergi jauh untuk apa? Kalau tidak pergi jauh tapi maksud hak pergi jauh tadi dapat juga. Boleh ke tidak boleh? Sunnah. Boleh juga. Nabi naik unta, naik kuda. Tak naik kuda pun tak apa. Dan tidak jadi kelebihan naik kuda tu. Maksud Nabi naik kuda tak apa. Apa tuju? Nak suruh cepat siapa? Kita naik kapal terbang tu betul lah maksudnya. Ada jugalah maksud sunnah tu. Walaupun zahirnya tak ada. Orang tak kata sunnah naik kapal terbang. Tak boleh kata sunnah. Tapi maksud sunnah ada. Dan tak boleh kita kata dia bagus, dia sunnah pasal dia tak naik kapal terbang, dia naik kuda. Supaya dengan Nabi dulu. Bukan lagu tu maksudnya. Tak kena juga lagu tu. Jadi nak faham sunnah tu biar betul. Supaya juga saat ni sebelah kanan tu jadi lebih. Apa? Sebab lain. Dah bukan nak suruh masjid tu nak suruh jadi biar panjang balik kanan. Dengan kita buat gitu molek, jadi tak seimbang pula nampak masjid tu. Kedudukan dan zaman Nabi pun tak ada buat lagu tu. Hak kata lebih ni siapa-siapa yang ada nak ceritanya ada beza antara kanan dengan kiri. Ada beza dari segi pahala, dari segi gapo. Lepas tu kalau di zaman Nabi apa yang lebih kanan tu dia. Salah satu sebabnya ulama kata sebab Nabi SAW bila dia semaya dia akan pusing. Dia pusing kanan. Sebab mudah kan. Kalau kita kata duduk seperti ayat akhir kan, nak pusing alik kiri agak payah tu. Hak mudahnya alah kanan dia pusing. Dan dia pusing tu pun ada maksud dia. Ada maksud dia nak suruh orang hak baru hari ni tidak kata Nabi tak habis lagi sembahyang. Jadi kita ikut iman dengan dia padahal dia sudah habis dah. Itu tujuan dia pusing. Bila dia pusing, hak nampak dia tu ada alik kanan tu nampak, ada alik kiri tak nampak muka dia kan. Nampak muka dia tu satu kelebihan tu. Itu sebabnya. Sebab lain lah. Bukan semata-mata kanan tu saja. Hak kanan tu pun memang ada lebih dah. Nak royak golongan kanan, golongan kiri. Orang kafir guna lagu tu juga. Golongan kanan ni adalah kemolek lah. Dia pun guna lagu tu juga. Hak alik kanan, ashabul yamin, ashabul shimal. Dalam Quran pun sebut lagu tu juga. Hak boleh amalan molek tu terima tangan kanan, hak tak molek tangan kiri. Jadi ada beza antara kanan kiri ni. Ada beza. Nak tanah hak tu bukan serupa. Kalau orang kafir apa beza? Dia kata serupa. Dia kata serupa. Pak kita kata serupa lagu mana? Kata. Kalau basuh najis tu basuh dengan tangan mana? Dia kata kita tak basuh, kita pakai sisi. Habis ke dia dah. Hebat lagi dia dah. Lebih bersih lagi dia. Pasal dia pakai tisu. Tangan tak guna tangan kiri, tangan kanan. Tak cara. Tangan kanan boleh guna juga. Bukan pakai tisu kata dia. Habis ke kira kita dah. Masalahnya hak tu lah nak pakai air wangi sembuh kiri kanan tu dah. Tak basuh baik. Hakikatnya. Tak basuh baik. Itulah hakikatnya. Dan dia tak erti. Benda lagu tu pun tak erti. Kalau nak guna tangan mana? Benda lagu tu pun tak erti tengok. Padahal manusia boleh fikir tu bukan benda akhirat tu kita kata. Kalau tak ada agama ni benda lagu tu pun tak boleh fikir. Hak benda besar-besar tu banyak juga, misalnya masalah riba ke apa tak siapa juga fikir. Banyak perkara ada masalah tutup aurat tak siapa juga fikir. Kecil-kecil lagu sana ni kanan kiri tak erti. Lebih jauh kita ke depan dari segi tu. Dari segi adab, dari segi jaga kebersihan, beza guna tangan kita kan. Itulah maksudnya. Tak apalah. Pergi buat qada hajat, kita pun kata qada hajat juga. Tapi kita terjemah sini pergi untuk buat air. Hingga beliau terlindung dari penglihatanku. Beliau pada ketika itu memakai jubah Syam. Dia pakai jubah Syam. Hak tu Imam Bukhari naknya. Jubah Syam tu lah dia naknya. Di sini ada nota. Di sinilah terletak poin Bukhari. Nabi SAW memakai jubah Syam dalam peristiwa itu. Sedia dimaklumi bahawa Syam pada ketika itu belum dikuasai orang-orang Islam.